Membina inspirasi, menyingkap rahsia sebenar potensi diri anda. Hasil nukilan Hisham Jabal. Topik 9. Berfikir seperti pemenang. The Winning Mentality. Topik 9 merupakan sebuah topik yang istimewa. Ianya istimewa kerana ianya akan dibincangkan di dalam dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Tujuan ianya dibincangkan di dalam bahasa Inggeris sebagai suatu pengenalan kepada kepelbagaian bentuk informasi yang dipersembahkan di dalam pelbagai bahasa. Memandangkan bahasa Inggeris merupakan antara bahasa pertuturan kedua yang popular, terdapat pelbagai buku-buku yang ditulis di dalam bahasa Inggeris. Justru itu, dengan mengetahui sedikit sebanyak bahasa Inggeris, kita berpeluang untuk membaca buku bahasa Inggeris dan seterusnya mengembangkan minda kita melalui pembacaan buku-buku bahasa Inggeris. Saya percaya perbincangan di dalam bahasa Inggeris ini mampu menjadikan anda semua lebih dinamik, lebih proaktif dan lebih berkeyakinan. Ingat, jangan malu bertanya jika anda kurang faham mengenai perkara-perkara yang dibincangkan. Pemikiran pemenang dan pemikiran positif. The Winning Mentality and Positive Thinking. Apakah pemikiran pemenang atau berfikir seperti pemenang? Ia merupakan bentuk pemikiran yang sentiasa mengatakan kita boleh. Ianya merupakan suatu cara berfikir yang meyakini diri anda bahawa kita mampu melakukannya dan sentiasa menumpukan usaha kita kepada sesuatu matlamat. Ianya sebuah konsep pemikiran yang lebih jauh berbanding pemikiran positif. Melalui pemikiran positif, kita senantiasa menumpukan usaha kita untuk memberikan nilai-nilai positif di dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita melihat sesuatu perkara dengan lebih positif, melihat kepada kebaikan yang terdapat di dalam sesuatu perkara. Pemikiran positif merupakan suatu cara untuk memastikan kita sentiasa terus berusaha dan sentiasa mempunyai motivasi untuk berusaha di dalam suatu keadaan yang sukar. Menurut Kamus Webster, positif bermaksud keyakinan, membina kepercayaan. Semua ini merupakan kata-kata bijaksana. Berfikiran positif akan membuatkan seorang menjadi lebih yakin, percaya dan lebih membina. Tidak kira apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, pemikiran positif mempunyai idea tahan yang luar biasa yang mampu merangsang kita untuk sentiasa bergembira dan sentiasa berusaha untuk berjaya. Pemikiran positif akan menjadikan kita lebih peka terhadap kehidupan ini dan sentiasa menjadikan kita melihat kehidupan dengan lebih ceria dan penuh kejayaan. Kebanyakan pakar berpendapat bahawa perasaan kita, kepercayaan serta pengetahuan manusia berkait rapat dengan pemikiran dalaman kita, sama ada secara sedar atau separuh sedar. Kita mampu untuk mengawal emosi kita dan diri kita untuk menjadi lebih positif atau negatif, ceria atau berduka, aktif atau pasif. Perbezaan yang besar di antara seseorang individu ini boleh dipengaruhi oleh sikap seseorang. Sesetengah orang mungkin berfikir bahawa belajar merupakan suatu perkara yang menghiburkan dan menarik perhatian. Sesetengah orang mungkin memikirkan sebaliknya.
Tetapi bagi kebanyakan manusia, proses pembelajaran merupakan suatu proses yang neutral yang diperlukan untuk mendapatkan kelulusan untuk mencari pekerjaan. Langkah pertama untuk mengubah sikap kita ialah dengan mengubah perbualan diri kita. Pemikiran positif ialah proses menghasilkan pemikiran yang penuh tumpuan yang memberikan hasil yang positif yang dilihat sebagai memberi kebaikan kepada semua pihak. Untuk benar-benar memahami proses-proses pemikiran positif, kita perlu melihat bagaimana cara minda kita berfikir. Cara bagaimana minda separuh sedar dan minda sedar kita berinteraksi antara satu sama lain. Dalam konsep pemikiran positif, kita membina pemikiran kita dengan memahami bahawa cara pemikiran kita adalah penting. Kita menekankan beberapa corak pemikiran mengenai kebahagiaan, pengiktirafan, penumpuan terhadap kerja-kerja yang baik dan murni dan humor. Pemikiran negatif dan positif kita boleh mengakibatkan sesuatu agakan kita menjadi benar-benar berlaku dengan mempengaruhi cara kita menerima keadaan tersebut dan bertindak terhadapnya. Jika kita memulakan sesuatu pekerjaan dengan berpendapat atau dengan pemikiran yang negatif, misalnya, kerja ini terlalu sukar atau saya sudah tentu tidak akan berjaya, kita mungkin tidak bersungguh-sungguh melakukan kerja-kerja tersebut dan merasakan perkembangan kerja-kerja kita sebagai tidak progresif dan tidak memuaskan. Sikap pesimis ini mungkin menyebabkan kita menyalahkan diri kita sendiri atau keadaan sekitar. Sebaliknya, jika kita mempunyai harapan dan optimistik bahawa usaha kita akan membuahkan hasil, kita akan terus berusaha dan berusaha. Pemikiran positif, mungkin cara ini akan berjaya, boleh memotivasikan kita untuk meluangkan masa berfikir dan mencuba pelbagai perkara. Sikap-sikap ini akan menambahkan peluang kita untuk berjaya. Bersikap positif bermakna kita menumpukan usaha kita terhadap aspek-aspek positif di dalam kehidupan dan perkara-perkara yang dapat membantu kita. Pemikiran positif dapat membantu kita merasa lebih lega, melihat sesuatu perkara dengan lebih terbuka dan bertindak dengan lebih matang dan efektif. Optimistik dan harapan akan meningkatkan peluang kita untuk berjaya di dalam kehidupan ini. Banyak penyelidikan yang dibuat mendapati bahawa dengan bersikap lebih optimistik semasa menghadapi rintangan dan ujian di dalam kehidupan dapat membentuk pemikiran yang sihat. Sifat yang pesimistik sebaliknya akan menghasilkan senario yang sebaliknya. Melalui pemikiran positif juga, kita mendapati bahawa ianya dapat mempengaruhi kehidupan sosial kita. Jika berfikiran negatif dan berfikir bahawa kita mempunyai personaliti yang negatif, ianya akan mengubah cara pergaulan kita. Kita akan menyampaikan isyarat-isyarat yang negatif kepada diri kita dan tetamu di sekeliling kita, dan secara tidak langsung menyebabkan kita terasa terpinggir. Kita mungkin melihat sesuatu upacara atau sesuatu majlis dengan sikap yang dingin dan akhirnya menganggap bahawa semua orang tidak sukakan kita, dan kita pun beredar dari majlis tersebut dengan pemikiran yang berbeza. Melalui pendekatan pemikiran positif,
Jika kita pergi ke sesuatu majlis dengan perasaan kekok tetapi membisikkan mesej-mesej positif seperti orang lain pun merasa gemetar atau tumpukan perhatian untuk beramah mesra dan sebagainya, mesej-mesej ini akan menolong kita membentuk kemahiran sosial kita dan menolong kita membina persahabatan. Dalam membentuk pemikiran yang positif, kita sedar bahawa pemikiran kita biasanya banyak mempengaruhi emosi kita dan masalah peribadi kita. Pemikiran yang negatif akan sentiasa terangsang apabila kita mengalami kemurungan atau angin tak baik, dan pemikiran positif sering dikaitkan dengan perasaan gembira dan angin baik. Beberapa eksperimen menunjukkan bahawa jika kita sentiasa berfikir perkara-perkara gembira, marah, sedih dan sebagainya, akan menyebabkan perasaan tersebut muncul di dalam diri kita. Cuba bayangkan jika kita asyik memikirkan tentang kejadian-kejadian atau perkara-perkara buruk yang telah terjadi kepada kita, atau perkara-perkara buruk yang dikatakan orang terhadap kita. Kita akan mempunyai reaksi negatif dan mungkin membawa kepada kemurungan. Secara semula jadinya, berfikiran negatif akan menyebabkan perasaan-perasaan negatif seperti marah, murung, sedih dan sebagainya. Jika kita berada dalam keadaan marah dan ianya tidak dikawal, kita akan mudah melakukan perkara yang kurang rasional dan menyebabkan rasa membara di dalam hati kita. Menukar tabiat dari pemikiran negatif kepada pemikiran positif dapat membantu kita dalam mengawal perasaan dan emosi dan memperbaiki masalah yang ada. Pemikiran negatif merupakan sesuatu yang tidak produktif, tidak membina dan menyebabkan kita merasa resah, gelisah dan tidak bermaya. Pemikiran positif sebaliknya membantu kita melihat sesuatu perkara dengan lebih tenang dan teliti dan berfikir dengan lebih teratur. Optimistik dan pemikiran yang positif akan menambahkan peluang kita untuk berjaya dalam kehidupan kita. Menurut ahli psikologi, otak manusia berfikir sehingga 50,000 perkara sehari, sekitar 5,000 perkara sejam. Bagi kebanyakan manusia, pemikiran ini merupakan pemikiran negatif. Pemikiran seperti saya tidak boleh, terlalu sukar, saya memang teruk, tiada harapan lagi dan sebagainya sentiasa memenuhi pemikiran kita yang sepatutnya menumpukan kepada perkara-perkara yang lebih membina. Otak manusia juga mampu membisikkan sehingga 400 ke 600 perkataan seminit ke dalam diri kita. Dan jika kata-kata tersebut hanyalah mesej-mesej negatif, ianya akan menyebabkan kita menjadi negatif. Kebanyakan kita akan mendengar kata-kata bisikan ini hari demi hari, berulang-ulang kali, dan ini akan dapat mempengaruhi keyakinan diri kita sendiri. Bayangkan selama berjam-jam bos kita bercakap mengenai perkara-perkara negatif terhadap kita mengenai diri kita. Sudah tentu kita akan menjadi hilang moral dan kesungguhan dan semangat. Oleh itu, melalui pemikiran positif, kita kena melatih diri kita untuk menyampaikan nilai-nilai dan mesej-mesej positif ini ke dalam diri kita dan menggantikan bisikan-bisikan negatif kepada kata-kata positif. Dengan cara ini, kita akan dapat mengubah kehidupan kita menjadi lebih sempurna dan lebih berjaya. Mulakan sekarang dan sentiasa membisikkan kata-kata positif di dalam diri kita. Jika kita berasa negatif dan sedar kita berfikiran negatif, gantikan pemikiran negatif dengan kata-kata yang lebih positif. Amalkan setiap hari dan tanamkan semangat positif yang baru di dalam kehidupan kita.
Amalkan sehingga tiada lagi pemikiran negatif yang dapat mempengaruhi diri kita. Minda separuh sedar kita ialah suatu keadaan yang istimewa kerana ianya tidak dapat membezakan pemikiran kita dengan perbuatan kita. Ia akan mendengar kata-kata yang dibisikkan ke dalam pemikiran kita dan percaya dengan kata-kata tersebut dan mengambil arahan dari sana. Oleh itu, jika kita dapat mengawal bisikan-bisikan tersebut dan mengubahnya menjadi positif dan menjadikan hidup kita lebih sempurna dan berjaya. Mulakan membisikkan kata-kata seperti saya boleh, saya akan belajar dari kesilapan ini dan sebagainya untuk memastikan kejayaan kita. Pemikiran positif tidak hanya berkait dengan situasi kegagalan sahaja dan ianya harus diterapkan di dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Bagaimana pandangan kita terhadap diri kita dan bagaimana pandangan kita terhadap cara orang lain melihat diri kita akan menentukan keadaan kita. Kita seharusnya fokus dan membina sikap positif di sekeliling kita. Pemikiran positif hendaklah diintegrasikan dan dikembangkan di dalam kehidupan kita, di rumah, di pejabat, di dalam kereta, cara kita memandu, cara berpakaian dan sebagainya. Pemikiran pemenang merupakan sesuatu yang memberi inspirasi kepada kita untuk menang. Ianya merupakan suatu konsep memberikan usaha terbaik untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Kejayaan dan kemenangan merupakan suatu proses yang memerlukan kerjasama dan integrasi oleh sesama manusia. Kita seharusnya mempunyai kemampuan fizikal dan rohani untuk menghantar mesej-mesej kemenangan kepada persekitaran, dalaman dan luaran hidup kita. Mentaliti kemenangan ialah mempercayai bahawa kita mampu melakukannya dan dengan mentaliti kemenangan kita bersedia untuk melihat sesuatu kerja atau sesuatu matlamat dengan tumpuan dan kegigihan.